cekal pertahan kedaulatan Malaysia. Tan Sri Khalid mohon menghadap Sultan Selangor. Bantuan Malaysia tiba di Gaza. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya, Wali Komandan Ofisol. Dan saya, Hanim Muhili. Pengurusan ekonomi negara berada di landasan yang betul dan meyakinkan para pelabur dalam dan luar negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ini berdasarkan ekonomi negara yang berkembang pada 6.4% pada suku kedua tahun ini. Kalaulah kita nak mengagihkan kekayaan negara, kita mesti menentukan bahawa ekonomi negara kita dapat berkembang dengan begitu baik. Bila ada pertumbuhan, baru boleh ada pengagihan. Pertumbuhan ekonomi dipacu oleh peningkatan nilai ekspor sebanyak 14.2% berbanding 10.8% tahun sebelumnya. Pencapaian ekonomi yang memberangsangkan itu hasil pengurusan ekonomi yang baik dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Datuk Seri Najib berkata demikian semasa merasmikan program pembangunan usahawan Melayu DPMM di Ibu Negara. Kerajaan menyokong penuh program Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM dalam memperkasa serta membangunkan ekonomi Bumiputera. Ke arah itu, Datuk Seri Najib akan berbincang dengan DPMM bagi memperincikan perancangan serta peruntukan bagi program itu bagi memberi kesan positif ke arah pembangunan ekonomi Bumiputera. Meski negara masih diserubungi suasana kesedihan ekoran tragedi pesawat MH17 dan MH370, namun rakyat harus mempunyai kekuatan untuk menterjemah semangat patriotisme. Datuk Seri Najib Tun Razak mahu rakyat negara ini terus cekal demi memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara. Beliau mengajak semua pihak bersatu hati dan mempunyai jiwa teguh dalam menghadapi apa jua cabaran. Perdana Menteri melancarkan sambutan bulan kemerdekaan negara dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Sesungguhnya inilah kehebatan rakyat Malaysia yang sentiasa bersatu hati mengharungi apa jua cabaran dan rintangan, sama ada ketika pilu ataupun ketika kegembiraan, dengan jiwa yang kental bagi mendepani cabaran mendatang. Justru marilah kita mengulangi ikrar dan janji untuk terus menunaikan amanah serta tanggungjawab kepada masyarakat, agama, bangsa dan negara tercinta. Semangat bagi mengibarkan jalur gemilang sangat perlu dilakukan kerana ia merupakan simbol kebanggaan yang mewakili jiwa serta roh sesebuah negara bangsa serta sebagai identiti nasional yang menyatu padukan rakyat. Datuk Seri Najib melihat majlis pelancaran hari ini membawa erti dan sangat signifikan. Selain sebagai tanda memulakan perayaan bulan kemerdekaan yang cukup bermakna, semua pihak juga perlu menunjukkan bahawa sebagai rakyat, mereka sanggup melakukan tindakan untuk mengibar jalur gemilang. Kedua, ia merupakan identiti nasional yang menyatu padukan dan dimiliki oleh semua rakyat Malaysia. Ketiga, jalur gemilang mewakili nilai dan maruah sebuah pertiwi yang berdaulat dan merdeka. Keempat, jalur gemilang juga adalah sebuah penghormatan dan kebanggaan serta lambang kemenangan apabila kita melihat terus berkibar, megah dan gagah. Kelima, jalur gemilang sebagai tanda solidariti dan kebersatuan rakyat Malaysia berdiri teguh. Perdana Menteri menyifatkan tema tahun ini iaitu di sini lahirnya sebuah cinta adalah tepat kerana ia asas untuk Malaysia mencapai status negara maju.
Pada majlis sama, Datuk Seri Najib melepaskan konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang. Sebuah papan tanda gergasi turut diletakkan di hadapan Perbadanan Putrajaya sebagai tempat orang ramai menurunkan tanda tangan dalam menyampaikan ucapan takziah terhadap mangsa tragedi MH17 dan MH370. Semangat berkobar-kobar rakyat dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Negara bukti rakyat menzahirkan kecintaan terhadap negara. Malah jalur gemilang harus dikibarkan seberapa kerap yang mungkin bagi melambangkan kebebasan, kepelbagaian bangsa, agama serta kemakmuran. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, rakyat sememangnya mempunyai semangat mengibarkan jalur gemilang dengan hati yang ikhlas. Rakyat Malaysia dan menaikkannya. Mari kita kibarkan bendera kita bukan hanya dengan tangan-tangan kita, tetapi juga dengan hati-hati kita bahawa walau apapun yang terjadi, Malaysia mesti berdiri gagah. Malaysia hari esok mesti lebih perkasa dari Malaysia pada hari ini. Untuk kita tanamkan azam untuk terus pertahankan kedaulatan dan maruah negara kita yang tercinta ini. Katanya lagi, generasi muda khususnya perlu mempunyai sikap bangga dengan kemajuan dan pencapaian negara ini. Krisis Menteri Besar Selangor. Mursyidul Ampas Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat menerima keputusan Jawatan Kuasa PAS Pusat menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali di Kota Baru pagi tadi. Apabila ditanya mengenai keputusan parti mengenai kemelut jawatan Menteri Besar Selangor yang sentiasa berubah, Datuk Nik Abdul Aziz berkata sesuatu isu bergantung pada keperluan dan pucuk pimpinan parti akan membuat keputusannya. Bahawa saya telah dengar penjelasan daripada Datuk Seri Presiden bersama dengan Setiausaha Agung dan Setiausaha Politik Dr. Samsuri, dan saya memberi sokongan penuh. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Hadi berkata beliau akan menemui Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dalam masa terdekat untuk mendapatkan gambaran mengenai kemelut jawatan Menteri Besar Selangor. Itu kepada rakyat. Itu dalam rakyat. Dia mengubarkan Tun Selangor. Tak gini. Nanti tunggu. Benda itu andaian. PAS Pusat semalam mencalonkan dua nama dari PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Muhammad Azmin Ali sebagai calon menggantikan Tan Sri Abdul Khalid. Keputusan itu bercanggah dengan pendirian Majlis Syura PAS sebelum ini yang menyokong Tan Sri Khalid. Meskipun akor dengan keputusan pimpinan tertinggi parti, namun PAS Selangor berpendirian menunggu keputusan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung pelantikan Menteri Besar. Buat masa sekarang, Barisan Exco Selangor daripada PAS akan terus bekerjasama dengan Tan Sri Khalid sehingga Menteri Besar yang baru dilantik. Letak jawatan ke tak letak jawatan itu kita serah kepada beliau, tetapi dalam kenyataan beliau sendiri dia menerima keputusan yang telah dikeluarkan oleh PAS sendiri dan bersedia untuk menerima nama siapa sahaja yang akan dicalonkan oleh yang diperkenankan oleh Tuanku untuk jadi Menteri Besar. Jadi apa yang statement kenyataan yang dibuat sebelum daripada ini ialah dia akan terus melaksanakan tugas kerja sebagai Menteri Besar sehingga ada Menteri Besar yang baru. Sultan pun bagi tahu Khalid, Tan Sri Khalid must continue until dia balik jangan buat apa announcement. So we follow lah. Govern the state. But in the meantime, no problem to cooperate with him. Ada masalah. So far pun okey. Kita orang Exco PAS ni dia tak ada masalah. Whatever the pimpinan kita putuskan, then we abide with that. Itu je. We are maintaining Pakatan Rakyat now here, Itu je. PAS Selangor menegaskan penolakan terhadap Datin Sri Wan Azizah yang juga adun kajang sebelum ini adalah kerana pencalonan beliau tidak mendapat perkenan Sultan. Memang kita tak setuju Wan Azizah bukan kerana dia perempuan, tapi kerana kita telah dimaklumkan oleh istana bahawa istana
tidak berkenan kepada Wan Azizah. Tetapi boleh jadi ini satu percubaan untuk dibuat secara rasmi untuk menghantar nama Wan Azizah. So selepas daripada itu, kalau dah dilantik nanti, saya tak boleh komen sekarang sebab saya akan pulangkan kepada parti apa yang parti nak putuskan kalau Wan Azizah nanti diangkat sebagai Menteri Besar. Kalau kata terus, kita akan terus. Saya akan terus berkhidmat. Sementara itu, Istana Alam Shah telah menerima permohonan Tan Sri Khalid untuk menghadap Sultan Selangor bagi menjelaskan situasi dan perkembangan semasa politik di negeri itu serta kedudukan beliau sebagai Menteri Besar. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani dalam satu kenyataan mengesahkan permohonan Tan Sri Abdul Khalid telah dipersembahkan kepada Sultan Sharafuddin. Bagaimanapun, baginda menitahkan Tan Sri Khalid menunggu sehingga baginda berangkat pulang ke tanah air dalam tempoh beberapa hari lagi. Tindakan Tan Sri Abdul Khalid itu dilihat susulan beliau kehilangan sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri Selangor selepas PAS malah menggugurkan sokongan terhadapnya untuk meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Tan Sri Khalid dalam satu kenyataan berkata beliau akur dengan nasihat Sultan Selangor supaya beliau menghadap selepas baginda kembali ke tanah air. Bagaimanapun, sehingga tarikh itu beliau dan Barisan Exco akan menjalankan tugas seperti biasa bagi menjamin pentadbiran serta pengurusan negeri berjalan lancar dan baik. Beliau juga menyeru semua pihak terutama pemimpin politik menghormati titah Sultan Selangor dan menghindarkan diri dari sebarang membuat kenyataan. Dalam pada itu, keputusan jawatan kuasa PAS Pusat semalam mengelirukan sesetengah pihak di Selangor. Ada yang menganggap keputusan tersebut meragukan dan boleh dipersoal kerana PAS dilihat melakukan pusingan U. Dari awal menentang Wan Azizah sebagai Menteri Besar, kemudian letak pula mencadangkan Azmi Ali. Jadi di sini kekalutan. Kita sebagai pengundi, kita sebagai rakyat Selangor muskil. Dalam dua komponen mereka tu, DAP dan PKR, bertegas mereka berlembut. Mereka sentiasa lembut. Mengikut lembut, kalau berlembut mengikut kita rasa PAS tak apa. Ini berlembut mengikut kita rasa DAP dan PKR. Ini mengelirukan. Parti PAS satu parti yang mengelirukan. Kalau ditabak keputusan pun nampak majoriti masih menyebelahi PKR. Sebab dia dapat membuktikan yang dia dapat 30 orang. Don dapat menyokong dia. Dan dua daripada PAS tu pun telah menyokong PKR. Jadi kalau keputusan semalam tak ada keputusan pun sama je. Tetap PKR mendalui. Kelemahan pihak berkuasa tempatan menguruskan sisa pepeja dan sistem peparitan antara penyebab meningkatnya kes demam denggi di Kelantan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berkata situasi itu berlaku apabila longgokan sampah terbiar dan parit tersumbat sekaligus menyebabkan air bertakung dan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sejak Januari hingga Sabtu lalu, jumlah kes demam denggi di negeri itu meningkat kepada 8,074 kes iaitu 9 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Justru pihaknya akan memikirkan keperluan jentera serta kemudahan lain yang boleh diguna pakai untuk membantu mengurangkan jumlah kes demam denggi di negeri berkenaan. Dan ini dibawa pihak berkuasa tempatan. Mereka kena usaha untuk memperbaiki perkara ini. Dan kita di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri akan usaha untuk menambahkan jumlah tenaga kerja, menambahkan lagi jentera dan kenderaan untuk pastikan aktiviti kawalan vektor boleh diteruskan secara lebih berkesan. Beliau menjelaskannya selepas meninjau lokasi wabak denggi di Taman Desa Kemumin 2 di Pengkalan Cepa sempena lawatan sehari beliau ke negeri itu. Mengulas selanjut, katanya kementerian tidak bercadang untuk mengisytihar darurat di negeri itu berikutan peningkatan mendadak, sebaliknya memberi tumpuan terhadap langkah-langkah dan usaha pengawalan vektor
Orang ramai juga diminta mengambil langkah pencegahan termasuk melakukan aktiviti mencari dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes setiap minggu di persekitaran premis mereka. Bahana Facebook, mahasiswi diaibkan rakan lelaki. Paparan penuh seketika nanti. Bekalan makanan berjumlah 40 tan misi bantuan kemanusiaan NGO Malaysia tiba di Gaza jam 10 pagi waktu tempatan atau 3 petang tadi waktu Malaysia. Semua barangan itu dibawa masuk melalui pintu sempadan Rafah oleh Presiden Kelab Putera 1 Malaysia, Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim. Beliau diiringi Duta Besar Malaysia ke Mesir dan Palestin, Datuk Ku Jaafar Kusyari, serta Duta Palestin ke Malaysia, Dr. Anwar Hamad Tun Kasim Al-Agha. Laporannya bersama wartawan Izam Hadi Sidik yang menyertai misi itu. Kekangan dan cabaran sepanjang laluan dari Kahirah menuju ke pintu Rafah akhirnya terlerai pagi ini apabila 3 sukarelawan Malaysia yang diketuai Presiden Kelab Putera 1 Malaysia, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, melepasi pintu Rafah kira-kira pukul 8 pagi waktu tempatan atau 1 petang waktu Malaysia. Sebaik melepasi pemeriksaan di pintu Rafah, Abdul Aziz yang dibawa dengan kereta perisai kalis peluru tentera Mesir meneruskan perjalanan ke Gaza dan sebaik tiba beliau disambut 2 Menteri Palestin. Terdahulu 3 sukarelawan terbabit sempat melawat Hospital Abu Yusuf Al-Najjar, Rafah, selain melihat sendiri kawasan yang musnah akibat berdelan dan serangan Israel sejak 14 Ramadan lalu. Ketika ini mereka bertiga sedang mengagihkan bantuan kepada lebih 5,000 keluarga di Gaza dan melawat perkampungan nelayan yang terjejas teruk akibat keganasan Israel. Sukarelawan Pertubuhan Islam Sedunia OIC turut membantu mengagihkan bantuan makanan kepada penduduk dan penduduk Gaza dilihat amat mengalu-alukan kehadiran bantuan dari Malaysia. Laporan Izham Hadi Sidik untuk RTN. Selepas ditangguhkan hampir 2 bulan, perbicaraan kes pencerobohan di Lahad Datu tahun lalu yang masuk hari ke-56 hari ini bersambung semula. Saksi ke-32 iaitu Pegawai Siasatan Jenayah Inspektor Jamirin Kintai dipanggil semula. Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mohtar memanggil beliau bagi mengecam semula beberapa barang bukti. Ia diserahkan kepada Inspektor Jamirin oleh ASP Mursaleh Muhammad Saleh pada 8 Mac tahun lalu di Markas Tactical Vet 69 di Felda Sahabat 16 Lahad Datu. Antaranya termasuk beberapa helai kemeja T dengan tulisan Royal Armed Forces Bangsa Sulu, 1 unit sarung parang jenis PVC diikat tali pinggang hitam berukuran 96 cm dan 2 bilah pisau. Pengecaman semula itu dilakukan berikutan kesilapan pada keterangan awal saksi. Menjawab soalan pendakwa raya, Inspektor Jamir menjelaskan ia berikutan situasi ketika itu yang kelang kabut dan beliau perlu segera menyerah barang bukti. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung itu berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang bersidang di Jabatan Penjara Sabah. Polis yakin seorang lelaki warga Pakistan yang dikehendaki bagi membantu siasatan kes pengeluaran wang daripada akaun milik 3 penumpang dan seorang anak kapal pesawat Malaysia Airlines MH370 masih berada dalam negara. Setakat ini tiada petunjuk yang menyatakan lelaki itu melarikan diri ke luar negara. Sementara itu, siasatan kes berkenaan kini di peringkat akhir dan dijangka lengkap minggu ini. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Tajuddin Muhammad Isa, pasukan penyiasat dijangka menghantar kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara dalam tempoh terdekat. Reman 2 suspek yang juga pasangan suami isteri disambung sehingga Rabu selepas tamat semalam. Manakala usaha memburu suspek warga Pakistan dikenali sebagai Ali Faran giat dijalankan. Dah buat saya makan tapi kita percaya masih lagi berada dalam Malaysia. Tak ada petunjuk mengatakan dia dah berlepas keluar. Dalam segi rekodnya tak ada menunjukkan dia dah keluar. Warga Pakistan berusia awal 30-an itu disyaki bersekongkol dengan pasangan suami isteri berkenaan. Suspek wanita adalah kaki tangan bank yang disyaki terbabit meluluskan proses pembaharuan kad pengeluaran wang automatik ATM. Seorang mahasiswi berdepan situasi memalukan selepas diaibkan seorang rakan lelaki di laman sosial Facebook
Dengan menyunting beberapa kempi gambar, dia dan rakannya diapit bersama gambar anjing dan khinzir 3 hari lalu. Mangsa Wan Nur Syakira Husna Wan Azlan, 21 tahun, menyedarinya selepas menerima kiriman gambar daripada aplikasi WhatsApp daripada rakan yang juga mangsa insiden itu. Sebaik menerima gambar itu, dia terkejut dan sedih kerana diaibkan dengan suntingan gambar berkenaan. Dia juga tidak mengetahui motif lelaki terbabit berbuat demikian dan dimuatkan di laman sosial. Selepas dia ayah saya meminta dia untuk meminta maaf secara umum dekat Facebook. Dia meminta maaf secara sambil lewa, dan selepas daripada meminta maaf, dia ada mengeluarkan beberapa macam ayat yang berbau ugutan. Saya dengan keluarga rasa macam tak sedap hati sebab takut ada tindakan selanjutnya daripada pihak dia. Justru dia dan bapanya membuat laporan polis di Balai Polis Berserah Kuantan, Pahang. Sementara itu, ibu Wan Nur Syakira Nora Muda, 46 tahun, turut sedih di atas insiden yang menimpa anak bongsunya. Saya sebagai seorang ibu, sememangnya rasa sedih lah. Sebab dia boleh bandingkan macam gambar tu seolah-olah ni anak saya macam binatang lah, macam seperti yang dia letak dalam gambar tu. Mereka berharap pihak berkuasa mengambil tindakan tegas sebagai pengajaran. Hasrat Gabungan Wawasan Generasi Felda GWGF menyertai Koperasi Permodalan Felda 2 KPF2 sedang dipertimbang kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin penglibatan dan kerjasama GWGF akan memberi manfaat besar khususnya kepada peneroka yang melabur dalam koperasi itu. Saya sedar bahawa GWGF mempunyai minat yang besar untuk memainkan peranan yang penting dalam pengurusan Koperasi 2 Felda. Dan perkara ini sedang dalam pertimbangan pihak Felda dan pihak kerajaan untuk mewujudkan satu bentuk kerjasama yang lebih baik yang boleh memberi manfaat terutama sekali kepada peneroka yang melabur dalam koperasi tersebut. Datuk Seri Najib bercakap kepada media pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri GWGF di Serdang, Selangor. Koperasi Permodalan Felda 2, koperasi khusus untuk generasi baharu Felda, diluluskan penubuhannya pada 2011 dan bakal menjadi model pembangunan ekonomi generasi baharu yang juga pelengkap kepada Koperasi Permodalan Felda. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata GWGF sebagai badan bukan kerajaan merupakan contoh terbaik dalam menjayakan dasar kerajaan, membangunkan komuniti luar bandar serta membasmi kemiskinan. Sehubungan itu, beliau meminta GWGF memberi input serta cadangan bernas kepada kerajaan untuk terus meningkatkan pendapatan serta taraf hidup komuniti Felda. Pengguna boleh menyemak status syarikat-syarikat yang telah diluluskan untuk mengutip cukai barang dan perkhidmatan GST melalui laman web Kastam Diraja Malaysia menjelang pelaksanaannya April depan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong, pangkalan data tersebut diwujudkan untuk mengelak penyelewengan ataupun penipuan kutipan GST yang tidak berdaftar. Jelas beliau, semakan boleh dilakukan menggunakan nama syarikat atau nombor pendaftaran GST yang dicetak di dalam bil bayaran. Masa pelaksanaan sales and service tax sebenarnya adalah sukar untuk pengguna mendapat maklumat sama ada sesebuah syarikat itu sebenarnya telah diluluskan untuk mengutip sales dan service tax. Dan dengan pelaksanaan GST akan terdapat perubahan yang besar di mana mereka yang dikenakan GST boleh melalui laman web custom mencari siapakah yang sebenarnya layak untuk mengutip GST. Maka sebagai contoh, kalau terdapat syarikat ABC yang mengutip
GST, maka seseorang yang membayar GST bolehlah pergi ke laman web untuk memastikan bahawa syarikat tersebut itu betul-betul mengutip GST untuk kerajaan. Maka ini merupakan sesuatu yang lebih telus dan tentu akan membantu dari segi untuk memastikan bahawa GST yang dibayar benar-benar disampaikan kepada kerajaan. Datuk Chua bercakap pada sesi taklimat GST bersama usahawan wanita pelbagai industri di Pusat Pemprosesan GST Kelana Jaya. Setakat hari ini, sebanyak 12,803 syarikat telah diluluskan untuk pendaftaran GST dengan 120,000 syarikat disasar mendaftar menjelang penghujung tahun ini. Beliau turut menyarankan peniaga yang hendak berdaftar menyemak terlebih dahulu dokumen yang diperlukan di laman web kastam. 170 usahawan tempatan terpilih menjalani saringan pemilihan produk Malaysia ke Xi'an, China. Produk yang berjaya dipilih akan dipasarkan ke wilayah berkenaan yang dihuni 30 juta penduduk. Mereka adalah usahawan yang berdaftar dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan agensi di bawahnya. Saringan itu adalah tindak balas daripada lawatan menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Perdana Menteri ke China baru-baru ini, di mana negara itu menyatakan persetujuan dengan kemasukan 3,000 produk halal Malaysia ke wilayah berkenaan. Lebih dikenali bukan setakat Xi'an ataupun wilayah Xianxi, tetapi wilayah di sekitar. Kalau kita katakan sebagai Xianxi ataupun Xi'an sebagai pintu masuk kepada provins ataupun wilayah di sekitar, tentu kita mahu supaya wilayah produk-produk kita sekurang-kurangnya dikenali dulu oleh peniaga-peniaga di kawasan sekitar. Bagi peserta yang terlibat dalam saringan pemilihan produk, ini peluang terbaik untuk mereka mengembangkan produk masing-masing ke pasaran China. Peluang kepada usahawan-usahawan yang ada peluang untuk memasuki pasaran China. China banyak menggunakan kimia. Jadi macam China boleh benefit lah daripada produk ni. Dan kalau dapat tembus sana, maknanya peluang kami untuk develop amat penting, amat besar. Ya, inilah peluang yang sebenarnya, platform yang sangat cantik yang kami tunggu-tunggu. Sebagai IKS yang mengeluarkan pelbagai produk yang halal, kita sangat menunggu peluang ini supaya kita dapat berjumpa dengan orang luar. Proses saringan dilakukan 2 wakil dari 2 buah pasaraya besar wilayah Xi'an melibatkan penilaian ke atas 1,000 produk halal. Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia MyCEB menyasarkan untuk menyumbang 8% dalam segmen pelancong perniagaan kepada ekonomi negara menjelang 2020. Menurut pengurus besar MyCEB, Peng Ho, sasaran ini bersamaan 36 juta pelancong dengan pendapatan bernilai 168 bilion ringgit. Beliau berkata biro yang ditubuhkan oleh Kementerian Pelancongan berusaha menjadikan Malaysia sebagai lokasi utama untuk mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran di peringkat antarabangsa. In terms of the business events arrivals target, our long-term target in 2020 is to achieve 8% of the overall tourist arrivals into Malaysia and also to create more economic impact. For this year alone, we have managed to secure about 156 events which will be happening from now until the year 2020. Ho berkata memandangkan kebanyakan pengunjung perniagaan ke Malaysia merupakan golongan profesional, kuasa perbelanjaan mereka adalah 3 kali lebih tinggi berbanding pengunjung biasa. Pengunjung perniagaan yang menghadiri sebarang acara yang diadakan membelanjakan kira-kira RM7,000 berbanding hanya RM2,000 oleh pelancong biasa. Ideal Jacobs Malaysia Corporation Berhad yakin dapat mengukuhkan kedudukan syarikat dalam industri minyak dan gas. Ia melalui pelaksanaan pengambil alihan berbalik RTO dengan pembekal perkhidmatan perundingan minyak dan gas Cekap Technical Services Sdn Berhad dan Mesip Global Engineer Sdn Berhad bernilai RM129 juta.
Bagi melengkapkan proses itu, CMOC Group Sdn Bhd ditubuhkan sebagai syarikat tujuan khas bagi menjalankan RTO untuk mengambil alih status penyenaraian Ideal Jacob. CMOC juga menandatangani satu siri perjanjian pemerolehan saham bersyarat dengan vendor syarikat Cekap dan Mesip untuk mengambil alih 100% kepentingan dalam kedua-dua syarikat. Dengan tawaran terbitan 516 juta saham baharu CMOC bernilai 25 sen seunit. Corporate exercise, in total, we are raising 27.5 million. That's combination of the funds raised from the issuance of shares and the disposal of the Ideal Jacobs Group. So the amount will be wholly used for the working capital for the new ONG business going forward. RTO yang dijangka selesai dalam tempoh 9 bulan akan datang bakal memberi manfaat kepada syarikat melalui gabungan pengurusan projek dan kepakaran kejuruteraan yang dimiliki Cekap dan Mesip. Niat murni sebuah keluarga untuk memeriahkan sambutan bulan kemerdekaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang mengundang nasib tidak baik. Konvoi mereka secara persendirian sambil berkayuh basikal dari Ipoh, Perak ke Kuala Terengganu menjadi igawan buruk apabila menjadi mangsa samun. Kejadian berlaku pukul 7.50 pagi tadi. Ketika kejadian, mereka baru tiba di Bandar Kuala Terengganu dan berhenti untuk bertanyakan arah jalan kepada dua remaja bermotosikal. Namun sebaliknya berlaku apabila suspek mengambil kesempatan mengacu pisau dan merampas telefon pintar, tabung derma hasil kutipan daripada orang ramai dan badan bukan kerajaan NGO. Jumlah kerugian dianggarkan lebih RM3,000. Tahun dia jalan kaki. Melaka pergi Al-Ustaz. Lepas tu tahun daripada Ipoh saya ke sini pergi ke destinasi-destinasi, ada bahagian UMNO dia bagi 500, macam MIC dia bagi 300, sekolah punya PIBG 200. Kita masuk 2-3 sekolah, dia orang bagilah 300-400. Jadi jumlah tu kita simpan untuk cover expense untuk minyak, makan, untuk anak-anak semua kita cover, untuk bicycle punya aksesori semua kita cover. Mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Kayuhan basikal dilakukan dua anak perempuan berusia 12 dan 15 tahun. Ini pula kes pecah rumah dan samun di Tanjung Karang. Polis sudah pun menahan sekumpulan remaja yang dipercayai terbabit dalam kejadian itu pada Selasa lalu. Rumah pasangan suami isteri yang bekerja sebagai doktor itu dipecah masuk kira-kira pukul 5.20 pagi oleh sekumpulan suspek yang bersenjatakan parang. Mereka sempat mendetak mangsa manakala isterinya turut dicabul salah seorang suspek yang terlibat. Mangsa dalam kejadian ini telah dicederakan parah dan isteri beliau telah dicabul dan mereka telah melarikan barang dan juga wang tunai lebih kurang berharga RM4,500. Tiga daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Mereka dipercayai terlibat dengan 7 kes samun sejak 2 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 354 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek direman seminggu. Bilangan kes kencing tikus atau leptospirosis di Pahang meningkat antara tahun 2011 hingga 2013. Antara daerah yang mencatat kes tertinggi adalah Kuantan, Jerantut, Lipis, Pekan, Maran dan Temerloh. Jelas Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Sumber Manusia dan Tugas-Tugas Khas Pahang, Datuk Nurul Azali Sulaiman, kes yang dicatat di seluruh negeri tahun lalu ialah 277 berbanding 163 pada 2012 dan 135 kes tahun sebelumnya. Ketiganya, pihak kerajaan juga meningkatkan pelatihan kepada anggota kesihatan dan perubatan dalam menangani kes-kes yang berkaitan, dan keempatnya boleh kita simpulkan kerajaan juga meningkatkan kerjasama atau kolaborasi di antara jabatan dalam menangani kes ini seperti Jabatan Parit dan Saliran, Jabatan Perhutanan, pihak-pihak ketepatan dan sebagainya. Beliau menjawab soalan Wakil Ketari Lee Chin Chen pada persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuantan.
Menjelang Sukan Asia di Incheon bulan depan, 3 sukan yang diturunkan pangkat ke kategori B untuk Kesukan Asia masih berpeluang untuk kembali disenaraikan ke kategori A. Bagaimanapun, keputusan muktamad mengenai perkara itu hanya akan diputuskan selepas tamat proses rayuan 21 Ogos ini. Chef Division Kesukan Asia, Datuk Daniel Balagopal Abdullah menjelaskan beberapa pasukan telah membuat rayuan untuk diletakkan dalam kategori A. But individual athletes macam archery, ada 3 orang, shooting, archery shooting. These are the some events where they are still appealing. Okay? Like for example, rugby, wanita kategori B, they are accepting. They are accepting, except the like a man rugby kategori B, they are appealing, I think. Okay, because of the financial status. Datuk Daniel turut menjelaskan skuad hoki negara sebelum ini yang diturunkan ke kategori B dijangka kembali dalam kategori A. Khamis lalu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar mengumumkan beberapa pasukan akan dihantar dalam kategori B selepas gagal mempamerkan aksi konsisten. Malaysia akan menyertai 24 acara sukan dengan 15 acara disertai atlet kategori A. Dalam pada itu, Datuk Daniel berkata fasa terakhir latihan buat atlet ke Incheon akan diadakan pada 8 hingga 12 September ini. Datuk Daniel berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat akhir pengurus pasukan Kesukan Asia di Ibu Negara. Masih mengenai Sukan Asia, jago angkat berat negara yang meraih emas di Glasgow bulan lalu, Muhammad Hafifi Mansor, terpaksa melupakan aksi di Incheon selepas mengalami kecederaan ketika latihan. Berita terbaru itu sekaligus menyaksikan kontingen negara bakal kehilangan prospek pingat dalam acara angkat berat. Hafifi yang meraih emas menerusi acara 69 kg terpaksa melupakan Sukan Asia akibat kecederaan peha ketika menjalani latihan. Kecederaan itu dijangka mengambil masa 2 bulan untuk pulih, sekaligus bakal menyaksikan Hafifi terlepas peluang menambah koleksi pingat emas selepas kejayaan di Glasgow bulan lalu. Menurut Hafifi, kecederaan peha itu bukanlah baru kerana sudah mengalaminya sebelum ke Glasgow. Majlis Sukan Negara semalam, hari Selasa ada meeting dengan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Zulkifli Embong dengan Encik Arifin, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Masa untuk ke Incheon terlalu dekat orang cakap. Jadi Datuk Zul cakap kalau kita push pun di sekarang ni untuk latihan, mungkin ada kemungkinan ada kecederaan besar sebab BP ada kecederaan di peha kanan kan. Jadi Datuk Zulkifli Embong cakap dia tak bagilah BP untuk menyertai di Incheon ni. Terlepas aksi Sukan Asia, Hafifi mensasarkan kejohanan dunia penghujung tahun ini sebagai medan menebus kekecewaan. Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah berkemungkinan besar tidak akan mempertahankan jawatan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC pada mesyuarat agung luar biasa badan itu November depan. Keputusan berat itu diambil bagi memberikan tumpuan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang dilihat perlukan anjakan baru untuk kembali ke tahap tertinggi. Titah baginda, keputusan menarik diri dengan tidak bertanding jawatan Presiden perlu dilakukan kerana bukan mudah menjadi pemimpin 2 badan induk sukan popular di negara ini, iaitu bola sepak dan hoki. Justru baginda merasakan inilah masa terbaik untuk berundur bagi memberi ruang buat muka baru menggalas tanggungjawab besar memimpin MHC. Nothing against anyone in the hockey. It's just to give place to somebody new that can take hockey to better heights. We can look around the state's chairman and then individuals. I think I'm sure there are some 1 or 2. Come on. Namun baginda bertitah ia bukanlah jalan melarikan diri dari pelbagai masalah yang timbul akhir-akhir ini kerana MSC sudah pun melakukan yang terbaik bagi meningkatkan mutu sukan hoki negara. Baginda turut berpuas hati dengan pencapaian hoki negara selama memegang jawatan itu walaupun ada beberapa keputusan yang tidak disenangi peminat hoki Malaysia. Baginda bertitah demikian selepas mesyuarat MSC di Kuala Lumpur. Mesyuarat agung luar biasa MSC akan diadakan November nanti. Bagi pencalonan jawatan Presiden,
perlu ada sekurang-kurangnya 3 pencalonan dari badan gabungan sebelum layak bertanding. Bola sepak Piala Malaysia tewas 1-2 dalam aksi pembukaan kumpulan D. Awang import T-Team yang beraksi long line mendapat kecaman pengurus pasukannya Datuk Rozi Mamat. Prestasi hambar pemain import pasukan itu jelas meresahkan pihak pengurusan yang memberikan amaran keras agar pemain memperbaiki persembahan menjelang perlawanan kedua Rabu ini menentang Sime Darby. Tewas dalam aksi pertama di tangan Selangor tempoh hari bukanlah isu utama buat skuad kendalian jurulatih baru T-Team Anwar Abu Bakar. Apa yang merisaukan pengurusan prestasi hambar pemain import yang tidak memberikan aksi terbaik di atas padang sekaligus membuatkan pengurus pasukan Datuk Rozi Mamat berang. Kita akan tengoklah, kita akan tengok dari masa ke semasa dan memang kita akan nilai dalam satu game, setiap game tu kita akan nilai. Dan kalau perlu digantung perlawanan, kita gantung. Kita tidak boleh bertolak ansur sebab kita dah belanja besar. Itu sebenarnya. Terima kasih. Amaran keras sudah pun diberikan pengurusan T-Team bagi memastikan skuad The Titans mencatat kemenangan dalam perlawanan kedua dengan Sime Darby Rabu ini. Kepada sesetengah masyarakat terutama generasi muda, jalur gemilang bermaksud sambutan kemerdekaan. Bagi mereka yang memahami dengan jelas semangat kenegaraannya, pasti lebih dapat mendalami akan erti di sebalik sehelai jalur gemilang itu. Dan sempena sambutan kemerdekaan negara yang ke-57, wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad menelusuri sejauh mana rakyat terutama generasi muda memahami erti sambutan kemerdekaan negara. Bendera melambangkan kedaulatan, kemerdekaan dan kebebasan sesebuah negara dan juga memberi makna ideologi bagi sesebuah negara itu. Bagi Malaysia, setiap tahun tanggal 31 Ogos, bendera yang dikenali sebagai jalur gemilang akan berkibaran di bangunan, premis perniagaan, deretan jalan serta rumah. Ini sebagai pernyataan bahawa rakyat amat berbangga menjadi warga sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Nama Malaysia terus terkenal di pentas dunia dalam pelbagai bidang. Namun, di sebalik kemegahan itu, masih ada segelintir pihak sanggup menggantung jalur gemilang yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Lebih menyedihkan, keadaan jalur gemilang yang menyedihkan itu terus diganti baru yang membayangkan seolah-olah ia tidak dihargai. Bendera jatuh di jalan, dilanggar oleh kenderaan lain, terpijak-pijak. Malah yang paling teruk lagi, ada rakyat kita yang secara terbuka dia masuk ke dalam YouTube, dia bakar bendera. Ini adalah satu kesalahan besar sebenarnya. Kesedaran ini harus disebarkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa ia sesuatu yang sangat penting untuk difahami. Pada saya, sesuatu yang sangat menyedihkan kalau bendera ini tidak diurus dengan baik dan akhirnya menjatuhkan imej negara kita. Walaupun hanya selembar kain yang dicorakkan dengan warna dan lukisan tertentu, namun bendera kebanggaan kita mempunyai nilai dan darjat yang cukup istimewa. Oleh itu, adakah semangat patriotisme yang dilaungkan saban tahun itu menggambarkan semangat tersebut lantaran bendera yang dikibar di serata tempat tidak dijaga dengan baik? Sejajar dengan sambutan kemerdekaan negara ke-57 tahun ini, sudah sewajarnya setiap rakyat mempunyai pemikiran positif, jiwa kental serta rasa bangga terhadap negara. Bagi generasi muda, mereka mempunyai pandangan apabila ditanya tentang erti sehelai bendera negara dan tindakan sesetengah pihak yang masih menggantung bendera yang lusuh. Okay, pada pendapat saya rasa memang kecewalah sebagai rakyat Malaysia, and then saya rasa rakyat Malaysia sendiri tak berbangga dengan bendera-bendera yang berkibar dekat negara kita lah. Saya rasa sedih sebab rakyat Malaysia tak ada bertanggungjawab dan menghormati bendera Malaysia. Okay. Rasa sedih lah, lepas tu macam tak baik sebab yang Darosa masih lagi gantung kat situ. Patutnya pakai yang bendera yang okey, yang cantik, yang baru macam tu lah. Okay. Sebagai warga negara yang merdeka, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk mengekalkan semangat cintakan jalur gemilang serta budaya menghormatinya. Bendera ataupun jalur gemilang menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia. Namun apalah erti sebuah jalur gemilang jika kita biarkan ia berkibar dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak baik. Contoh seperti koyak ataupun warnanya sudah luntur dan juga pudar.
Sama-sama kita fikirkan di manakah silapnya. Muhammad Zafri Abdul Jawad, Berita RTM. Setelah mengunjungi Ipoh Perak semalam, kru Jelajah Merdeka 2014 tiba di Pulau Pinang hari ini. Sempena Bulan Kemerdekaan, kru berada di beberapa lokasi tumpuan bagi mengedar jalur gemilang. Lokasi pilihan adalah di Komtar dan Padang Kota Lama. Para peserta jelajah terdiri daripada personaliti radio RTM dibawa menaiki bas sewa khas yang disediakan Rapid Penang. Rapid Penang amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam program ini, kerana dalam masa yang sama kita juga boleh memberi kesaran kepada semua penduduk di Pulau Pinang supaya lebih menggunakan perkhidmatan awam yang disediakan oleh Rapid Penang. Program sebegini juga bertujuan membudayakan masyarakat menggunakan pengangkutan awam selain mengedar jalur gemilang di atas feri. Generasi muda wajar diberi perhatian berhubung pemberian bantuan rumah. Ia memandangkan harga rumah dalam pasaran masa kini adalah di luar kemampuan golongan itu untuk memiliki kediaman sendiri. Pada masa sama, keseimbangan pembangunan dan pemilikan rumah perlu diberi perhatian. Bagi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Razali Ibrahim, bantuan rumah untuk golongan muda penting memandangkan mereka adalah aset pembangunan negara. Generasi kedua ataupun anak muda diberikan penekanan kerana kita dapati bahawa pembangunan dalam negara yang begitu pesat menyebabkan kemampuan sebahagian besar anak-anak muda kita untuk memiliki rumah masing-masing di luar jangkauan. Jadi kita tak boleh biarkan pasaran menentukan harga dan menyebabkan sebahagian besar anak muda tercicir. Sehubungan itu, beberapa projek perumahan telah pun diberi kelulusan dan penetapan kos rumah berdasarkan kawasan tapak pembinaan rumah. Datuk Razali yang juga bapa angkat UMNO bahagian Tenem menyatakannya selepas merasmikan mesyuarat perwakilan pergerakan pemuda dan puteri UMNO bahagian itu di Dewan Antenem. Ini berita terbaru yang kami terima. Polis Kuala Lumpur mengesahkan sudah menerima waran tangkap dari Mahkamah terhadap Ahli Parlimen Padang Serai dan Peguam N. Surendran petang tadi. Pegawai penyiasat kes berkenaan akan menyempurnakan waran tersebut. Merujuk kepada waran tangkap N. Surendran, ia telah disempurnakan oleh ASP Ramlan di Balai Polis Pudu Wangsa Maju kepada Ahli Parlimen itu. Penama telah dibebaskan dengan jaminan untuk hadir ke Mahkamah Jalan Duta pada jam 8.30 pagi esok untuk pertuduhan di bawah Seksyen 4-1-C Akta Hasutan 1948.